Menarik minggu ini, melihat keunikan masyarakat Siam di Wat Maisuan Kiri. Kain batik Kaedah menawarkan pelbagai warna dan corak batik yang anggun. Lawatan ke sekolah ibunda Wat Pikultong dan program merayakan seni budaya masyarakat tempatan dan Siam. Assalamualaikum dan juga salam satu Malaysia. Bersua kita sekali lagi dalam rancangan Komuniti Satu Malaysia. Dan untuk minggu ini, Komuniti Satu Malaysia yang menjadi pilihan untuk penggambaran ialah di Komuniti Satu Malaysia Mukim Terbak di Tumpat Kelate. Dan di sebelah saya namanya ialah Wan Suzilawati atau panggilan manja Ji. Panggilan manja tu Ji, iaitu Ji lah. Iaitu apa lagi kan? Ji ni akan menemani saya sepanjang saya di sini. Okey Ji, sekarang ni kita berada di mana? Okey Fazli, sekarang ni kita sedang berada di bangunan Pramudalila Mahamongko dekat Wat Pikultong. Wat Pikultong. Jadi untuk pengetahuan anda, Buddha-lila bermaksud reaction Buddhis ataupun gerakan Buddha. Dan untuk pengetahuan anda juga, kos untuk membina patung di belakang saya ni, tahu tak berapa? Tak tahu. Lebih kurang RM1 juta. Awak lebih tahu daripada saya. Itulah. Jadi ni Ji, pagi-pagi ni kita nak pergi mana? Okey, kebetulan hari ni ada sukan rakyat dekat Dewan Perpaduan. Jadi first saya bawa pergi sana dulu lah. Okey, boleh? Keunikan agama, budaya dan gaya hidup masyarakat Tumpat Kelantan yang bersempadanan dengan wilayah Takbai di Thailand dan hanya dipisahkan Sungai Golok dengan hanya 5 minit menaiki bot mempunyai sesuatu yang menarik untuk dikunjungi. Selain didiami pelbagai kaum yang terdiri daripada Melayu, Cina dan India, kehadiran masyarakat Siam dari Thailand di Tumpat memberikan impak cukup besar di daerah itu. Justeru, sesiapa yang berkunjung ke daerah itu boleh menyaksikan kewujudan penempatan masyarakat Siam termasuk di Kampung Terbak. Mempunyai seramai 16,778 orang penduduk dengan 3,449 penduduknya berketurunan Siam, kampung ini mempunyai keunikan yang tersendiri. Tadi cikgu ada cerita mengenai perkampungan Melayu dan juga Siam. Ya. Jadi macam mana cikgu melihat diorang ni penyatuan masyarakat di sini, Melayu dan juga Siam? Ya. Sebenarnya perpaduan di kalangan masyarakat Melayu dan masyarakat Siam di kawasan ini sudah lama wujud perpaduan yang utuh. Jadi dengan adanya komuniti Satu Malaysia Mukim Terbak ini, program-program ekonomi dan program-program kebudayaan kita dapat satukan. Misalnya persembahan pasukan DK Barat kita dapat gabungkan dengan persembahan tarian masyarakat Siam dan juga tarian Genombak Panjang dan juga tarian Rambung. Jadi saya melihat kewujudan komuniti Satu Malaysia ni boleh mengeratkan perpaduan antara Melayu dan juga masyarakat Siam. Ya. Pagi tu, Ji bawa saya ke Kompleks Perpaduan Terbak untuk melihat aktiviti-aktiviti yang dijalankan sempena program Info Komuniti Satu Malaysia. Ada dua kategori iaitu kanak-kanak tadika swasta dan kanak-kanak berusia 7 hingga 9 tahun dari Sekolah Ibunda Kampung Terbak. Pagi itu, seramai 80 orang peserta yang mengambil bahagian dan pemenang menerima hamper dan cenderahati sumbangan Jabatan Penerangan. Aktiviti seterusnya, program Hari Keluarga Sukarakyat. Tiada siapa yang dapat mempertahankan kewujudan permainan sukarakyat yang telah wujud berkurun yang lalu kalau bukan generasi muda intelek masa kini. Permainan sukarakyat seumpama tikam kopiah, baling para,
gelik rel basikal dan kukuh kelapa merupakan satu warisan turun-temurun yang mengimbau nostalgia sukan generasi masa lampau dijadikan wacana dan wadah bagi generasi muda hari ini dalam usaha membina persekitaran perpaduan masyarakat antara kaum di negara ini. Saya pun tidak mahu melepaskan peluang untuk mencuba sendiri permainan sukaraya ini. Maklumlah, bila lagi nak cuba kan? Memang nampak mudah, tapi sebenarnya ia memerlukan kepakaran yang tinggi. Contohnya permainan gelik rel basikal ni. Cara bermainnya cukup mudah, iaitu gelik rel basikal menggunakan kayu penolak dan siapa yang sampai dahulu ke garisan penamat dikira sebagai pemenang. Tengoklah saya main, kelakar kot. Nanti dia. Okey. 1, 2, bola. Ini balik dulu. Hati-hati kita. Sukan rakyat seterusnya, acara kukuh kelapa. Acara yang dimainkan dua orang peserta ini memang menguji kesabaran dan kekuatan yang tinggi. Tengok abang ni. Kuat betul lah dia ni mengupas kelapa kan? Agak-agaknya tiap-tiap hari kerja dia kupas kelapa kot. Okey, selepas mengupas, peserta harus membelah kelapa tadi sebelum mengukurnya. Dan peserta yang mendapat timbangan kelapa yang tinggi akan dikira sebagai pemenang. Kukuran merupakan alat yang tidak mungkin dapat dipisahkan dengan masyarakat Melayu tradisional kerana sebahagian besar resepi masakan masyarakat Melayu menggunakan santan kelapa. Meskipun penggunaan kukuran semakin dilupakan oleh penduduk kota yang lebih cenderung menggunakan peralatan moden, namun penggunaannya masih lagi diteruskan di kampung-kampung. Selepas melihat majlis penyampaian hadiah, saya melihat pula demonstrasi masakan kaum Siam dan India. Saya melihat cara untuk membuat thosai. Sungguh mudah sekali cara penyediaannya dan sedap dimakan bersama kuah dal dan kuah chutney. Kuih tau pau memang kuih kegemaran masyarakat Siam di sini. Kuih tau pau ini lebih kurang je dengan kuih koci masyarakat Melayu. Yang bezanya, cuma kuih ni kulit dia manis dan intinya dibuat dari kacang hijau tanpa kulit. Manakala kuih koci pula, kulitnya tawar, intinya pula inti kelapa manis. Dari permainan sukan rakyat, jikata dekat sini ada petani-petani berketurunan Siam yang mengusahakan tanaman sayur-sayuran. Jadi saya pun teringalah nak melihat apakah jenis sayur-sayuran yang ditanam di sini. Jikata kebunnya agak jauh ke dalam, jalan punyalah jalan, akhirnya saya pun sampai di kebun 1 ekar milik Suni anak lelaki Kau 55 tahun. Bermodalkan RM10,000 dengan membeli jentera membajak, kini beliau mampu tersenyum lebar kerana sayur-sayur beliau mendapat permintaan tinggi pemborong di sekitar Kota Baru. Antara sayur-sayuran yang ditanam di sini ialah sawi, salad, bayam dan kangkung. Dia punya benih ni ambil dari mana ni? Dia Sayur. benih kalau itu salak tu kita beli. Kalau Kita beli. bayam tu? Bayam kita sendiri taruh. Oh sendiri Sendiri taruh. Bayam, sawi sendiri taruh. Kakung tu beli kok benih kan. Jadi kalau nak tanam sayur ni dia mesti kata orang tu tanah pun mesti sesuai kan? Mesti sesuai. Jadi Mesti bajak kasih sampai rumput tu tak ada. Jadi tanah-tanah jenis apa yang sesuai yang ditanam di sini? Ini dia kira kalau dia kira tanah liat campur pasir lah. Oh, Liat tanah. berpasir. Liat berpasir. Ha. Jadi dia mesti pandai jaga dari segi Pembajaan. kan. Jadi untuk penanaman sayur Encik Suni ni ada tak menggunakan sistem apa-apa ke? Ada. Pada saya macam pakai sprinkler sama itu mesin membajak itu. Mesin bajak ah. Dah lama dah Encik Suni menanam sayur-sayuran ni? Yang saya 5 tahun lah. 5 tahun lah. Saya dulu saya tanam tembakau. Oh.
Jadi tembakau tu 06 saya berhenti tembakau. Lepas tu berhenti tembakau, tanam sayur. Di sebelah kebun sayur Encik Suni, Mek Kesai anak perempuan Su juga menanam sayur-sayuran yang sama seperti Encik Suni. Bezanya, Mek Kesai menyewa tanah ini dengan kadar sewa yang teramatlah murah, iaitu cuma RM200 setahun. Beliau dibantu oleh 2 orang menantu setelah kematian suaminya. Mek Kesai ni mewarisi perniagaan sayur-sayuran milik keluarganya sejak tahun 1950-an lagi. Dari kebun sayur Mek Kesai, kita tengok pula kebun sayur Encik Abdul Aziz Mat ni. Mengusahakan tanaman di tanah sendiri seluas 2 ekar, beliau menanam sayur-sayuran seperti bendi, timun batang, salad dan lada hijau. Buat masa sekarang ni, kata Encik Aziz, harga bagi salad RM3 hingga RM4 sekilo dan mampu memperoleh pendapatan mencecah RM3,000 sebulan. Kelatan ni terkenal dengan apa? Kelate terkenal dengan apa? Mestilah ewa bule, betul? Okey, yang tu betul. Ha. Tapi kalau kain apa paling terkenal? Kain Ha. kain ni. Kain batik, betul? Betul. Okey, kalau macam tu hari ni sebab Fazli jumpa seorang pengusaha batik dekat sini, nama dia Kak Dah. Oh, Kak Dah. Perempuan ni. Perempuan lah kat sini semua comel-comel kan. Comel. Ha. Dahsyat, Cepat lah, jom. Assalamualaikum Kak Dah. Assalamualaikum. Salam. Inilah Kak Dah. Kak Dah ni Fazli. Sihat Kak Dah? Ya, alhamdulillah. Maaflah ganggu pagi-pagi ni Kak Dah. Apa biasa ya, Kak Dah terima tetamu. Ni nama batik ni Kak Dah Batik Collection ke apa ni? Tak ada Kak Dah buat batik ID ni gitu je. Sebab Ba- kampung ID ni Kak Dah Oh. seorang je buat batik. Oh, Kak Dah seorang. Kak ID ni. Jadi macam mana Kak Dah boleh mula-mula nak buat batik ni? Sebab minat ke? Ada orang ajar ke macam mana? Memanglah asalnya minat lah lepas belajar dulu, lepas SPM tu Kak Dah pernah pergi ke expo tengok orang demonstrasi batik. Dari situ timbul minat Kak Dah. Lepas tu kebetulan pula ada iklan di akhbar nak pakai pelatih di kat Keras Tangan Malaysia. Kak Dah mohon. Alhamdulillah rezeki Kak Dah ada. Situ Kak Dah belajar situ. Oh, jadi sekarang ni dah balik ke kampung ni dah buka perusahaan sendiri lah ni? Dah buka bikin sendirilah. Tapi sebelum tu Kak Dah bekerja dengan beberapa pengusaha batik lah untuk menambahkan pengalaman Kak Dah. Betul. Sekarang ni kiranya dah luas pengalaman lah ni. Ada. Kak Dah pun buat batik sendiri pun dekat dengan 20 tahun dah. Inilah Kak Dah toke kain batik yang tersohor di sini. Memulakan perniagaan batik sejak tahun 1993, namun disebabkan kegawatan ekonomi, beliau memulakan balik perniagaannya pada tahun 2003 di bengkelnya sendiri. Berkat usaha gigihnya, pasaran batik beliau menebusi pasaran Thailand selain di sekitar Kelantan, Terengganu dan Cerating. Bermacam-macam jenis kain dibuat di sini, antaranya batik kaftan dan batik sutera jekat. Okey, pagi tadi kita dah tengok cara-cara melukis batik kan. Sekarang ni langkah kedua membuat batik iaitu mewarna atau Kelantan panggil nyoting. Nyoting. Nyoting Yang kain. tadi nyat Mencanting. mencanting. Sekarang ni mencanting. Mewarna lah. Mewarna lah. Macam Akak cakap tadi lah, dia ada warna yang apa tadi? Janguk. Jangok. Jangok tu maksud dia striking. striking. Kalau jangok. Jadi lah ni kita buat ni pun cara mewarna cara striking lah, kalau terang lah. Terang lah. Okey. Ni kira langkah kedua dalam proses membuat batik. Jadi dia pun tak memerlukan banyak warna Tak biasa ni kita akan guna dalam 2-3 warna je. Bunga, daun, batang. Dan background, latar belakang. Ni paling mahal sekali kain batik yang Kak Dah jual berapa tu Kak? Tengoklah kalau macam Sri Indo tu sampai 200 lebih lah. 200 lebih 200 lebih. Sri Indo Kita panggil batik Sri Indo sebab dia buat banyak
Tapis berkali-kali lukis, lepas tu dia tutup, lepas tu colour, lepas lukis tutup sampai 2-3 kali. Dia batik ni mahal bergantung atas teknik. Teknik lah. Macam buat batik ni Kak Dah buat macam bila? Hari-hari ke ataupun hari minggu ke? Tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari? Tiap-tiap hari kecuali hari minggu. Biasa sini hari Jumaat kita tak buat operasi lah. Kita ada. Oh. Tapi kiranya ada tempoh tempahan. yang banyak, kita kesutupkan masa, kita akan panggil semua pekerja kita buat kerja sepanjang masa lah sehingga tempoh itu siap. Kak Dah menjual kain kaftan dari RM18 hingga RM30 dan kain sutera dari RM60 hingga RM280. Untuk baju kemeja lelaki dijual pada harga RM35 hingga RM40 sahaja. Di sini ada satu petua yang Kak Dah ingin kongsikan kepada anda semua. Ingat ni tau. Iaitu jangan guna pelembut kalau anda ingin basuh kain sutera. Kerana kain sutera tu memanglah dah lembut. Ingat tu. Okey. Terima kasih ya. Sama-sama. InsyaAllah. Terima kasih Kak. Semoga perniagaan Kak Dah ni maju ya. Assalamualaikum. Tengok ni Ji, saya dah beli batik. Ni Ji, tangan kosong je. Tak ada beli apa-apa. Tak apa, saya ada pekat je. Lain kali boleh datang lagi. Boleh datang lagi Ni lepas ni Ji nak bawa saya ke mana ni? Oh, yang tu pun dia nak ikut saya. Ikut. Kalau ikut awak jalan dulu. Selepas melihat batik, Ji bawa saya ke pusat jalur lebar di Kampung Terbak pula. Projek Jalur Lebar adalah inisiatif terkini daripada Suruhanjaya Komunikasi Multimedia Malaysia SKMM dengan kerjasama Telekom Malaysia Berhad TM Berhad. Ianya bertujuan untuk merapatkan jurang digital di antara komuniti bandar dan luar bandar dalam pembangunan dan perkembangan teknologi maklumat terkini. Mula beroperasi pada tahun 2010, pusat jalur lebar ini berjaya menarik seramai 358 orang ahli. Apa yang saya nampak di sini, pusat jalur lebar ini memang serba lengkap dengan kemudahan 20 unit komputer dan penghawa dingin. Yuran keahlian adalah sebanyak RM5 seumur hidup dan percuma penggunaan internet selama 3 bulan. Selepas 3 bulan, caj yang dikenakan RM1 1 jam untuk ahli dan RM1.50 1 jam untuk bukan ahli. Di sini juga ada kelas pembelajaran komputer secara percuma untuk semua ahli PJK. Antara pembelajaran yang diterapkan di sini ialah e-learning, e-government, e-commerce. Pusat jalur lebar komuniti ini dibina untuk kegunaan semua peringkat umur tanpa mengira bangsa dan kaum. Secara tidak langsung ia membolehkan teknologi maklumat terkini dapat dirasai dan dicapai oleh semua lapisan masyarakat amnya. Di sebelah petangnya pula, Ji membawa saya ke salah satu wad yang terkenal di Tumpat, iaitu Wad Maisuan Kiri yang bermaksud Golden Hill ataupun Bukit Emas. Wad yang berusia lebih daripada 400 tahun ini juga dikenali dengan nama Ketik Perahu Naga, dibina oleh tukang mahir dari Thailand. Jumlah kos keseluruhan pembinaan wad ini ialah RM300,000. Sumbangan derma orang-orang ramai dan Persatuan Buddha Malaysia dan Thailand. Reka bentuk perahu naga yang terdapat dalam wad ini ditiru daripada negara Thailand kerana kedudukan yang bersempadanan dengan negara tersebut. Pelbagai perayaan diadakan di kawasan wad ini seperti Hari Wesak, Tahun Baru,